Bismillah, hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Kim Jeb. Apa khabar semua, sihat? Kalau sihat, Alhamdulillah. Dan kalau tak sihat, banyakkan minum air dan berselawat. Jadi minggu ni kita buat lagi segmen baca kisah seram. Yang mana baca kisah seram ni kita akan buat tiap minggu lah. Cuma tak tahu lah hari apa, sebab kadang saya tak pandai susun sangat kan. So sebelum saya mula membaca kisah seram, jangan lupa tekan button like, share and subscribe supaya saya lebih bersemangat untuk buat video. Jadi jom kita move up ke cerita yang pertama. Let's go. Okay, cerita yang pertama dikongsikan dalam grup seram Mistik 392. Saya hendak berkongsi pengalaman pakcik saya yang terkena gangguan gara-gara batu nisan lama. Pakcik saya seorang pembuat batu nisan di daerah ... Saya tak nak beritahu tempatnya. Okey, seterusnya, pada satu hari Jumaat sekitar pukul 8 malam, sebuah kereta berhenti betul-betul di hadapan rumah pakcik saya. Seorang lelaki lingkungan 30-an datang bersama isterinya dengan menaiki sebuah kereta mewah. Pakcik saya bertanya, "Hai, apa hal datang malam-malam ni?" Lelaki itu meminta pertolongan daripada pakcik saya. Katanya, "Abang boleh tolong saya baiki batu nisan ini?" Orang tu minta tolong dekat pakcik dia ni lah. Lepas tu pakcik pun membelik dua batu nisan yang dibungkus dengan surat khabar. Pakcik terkejut. Usang sangat bentuk dan rupanya jawi pada batu nisan itu sukar untuk dibaca. Pakcik pun bertanya kepada lelaki itu, "Siapa bunyi Siapa bunyi batu nisan ni?" Dengan pantas lelaki itu menjawab, "Nisan itu milik ibunya yang bernama ... Rahsiakanlah." Pakcik mengatakan bahawa batu nisan itu terlalu usang. Daripada membaikinya, lebih baik menempah yang baru sahaja. "Saya tak nak batu nisan baru bang, saya nak nisan ni juga." Pakcik tu cakap lah, lelaki tu cakap lah. Kata lelaki itu, kerana kasihan dengan lelaki tersebut, pakcik ini membaikinya. Dan lelaki itu pun pulang segera ke Ipoh Perak atas urusan kerja. Dan dia meninggalkan nombor telefon. Apabila lelaki tersebut pulang, pakcik mengambil batu nisan yang dimiliki oleh ibu lelaki tadi dan mengesatnya menggunakan kain kotor. Sesudah mengesat, jawi itu telah dapat dibaca. Memang nama pemiliknya itu ... meninggal pada tarikh 12 Mei 1990. Sedang pakcik membelik rekahan-rekahan yang ada pada batu nisan itu, beliau dipaut rasa sedih melihat batu nisan yang sumbang-sumbing. Setahu beliau, tidak pernah dia menerima permintaan sebegini sejak menjadi pembuat batu nisan sejak 10 tahun lalu. Sedar tak sedar jam terus menunjukkan pada pukul 12 malam. Terus pakcik tinggalkan batu nisan itu di luar rumah dan terus masuk tidur. Pakcik saya ingin memejamkan mata, tiba-tiba ada bau harum yang menusuk hidungnya. Kata pakcik, baunya seperti bau bunga cempaka. Tidak lama kemudian, bunyi kaki diseret dan selepas itu kedengaran bunyi berdentum. Pakcik saya mahu bangun, ingin melihat sama ada pencuri ataupun apa. Sedang pakcik ingin bangun, tiba-tiba kedua belah bahu pakcik saya seperti ditimpa benda berat. Badan pakcik tak boleh bangun. Pakcik seperti terpaku di atas katil. Dia membuka mata perlahan-lahan dan nampak cahaya terang benderang. Di hadapan pakcik ada bayang-bayang hitam yang amat besar. Bila pakcik celikkan mata lagi, ternampak seorang wanita yang tinggi lampai hingga ke siling. Dan di tangan kiri wanita itu memegang batu nisan. Wanita berbaju hitam koyak rabak itu merenung tepat ke muka pakcik. Dia memberitahu wanita itu berambut panjang dan menutup hampir separuh mukanya. Apa ni? Pakcik tenung ke muka wanita itu dan tidak jelas kerana mukanya ditutup oleh rambut.
Dan ketika itulah bau busuk menyelubungi biliknya. Bau busuk yang teramat. Dia tidak pernah bau busuk sebusuk itu. Lembaga wanita itu semakin hampir dengan pakcik dan mengangkat tangannya yang memegang batu nisan seperti ingin menghempap kepala pakcik. Hampir sejengkal lagi lembaga itu menghampirinya. Pakcik berbisik di dalam hati, habislah kepala aku akan hancur berkecai. Dia memejamkan mata dan alhamdulillah lembaga tersebut hilang. Selepas itu pantas pakcik teringatkan tentang batu nisan yang dibawa oleh pasangan suami isteri. Adakah ... binti ... wanita yang menjelma di dalam mimpinya, menjelma di dalam biliknya. Dan mungkin dia marah pakcik kerana cuba membaikinya. Setelah azan subuh berkumandang, pakcik menelefon pasangan suami isteri yang datang untuk baiki batu nisan buruk itu. Pakcik meminta lelaki tersebut datang untuk mengambil semula nisan itu. Lelaki itu berkata, kenapa pula bang? Pakcik tak sanggup untuk memberitahu lelaki tersebut tentang apa yang dialaminya. Maaf, saya tidak boleh baiki nisan ini. Lelaki itu menjawab, lah abang je lah yang beritahu saya. Saya hantar batu nisan ni pada ramai orang buat, tapi semua hantar balik. Pakcik menolak juga permintaan lelaki itu. Tamat. Seram mak cerita dia. Yelah, kita kadang terima tempahan batu nisan ni untuk sari hidup kita kan, rezeki kan. Tapi bila jadi macam ni, pisang lah. Kalau aku pun pisang bila jadi macam ni. So mengemang juga aku baca. Baca pun mengemang mat. So jom kita move up ke cerita yang kedua. Let's go. Okay, seterusnya cerita yang kedua, masih lagi dalam grup seram mistik. Mistik 399. Cerita pasal Milah, mulut puaka badan binasa. Milah memang terkenal kepoh di kalangan orang kampung. Setiap petang dia akan duduk berlonggok di tangga rumah jirannya sambil mengata orang kampung. Ada saja cerita yang dibualkannya, hingga tidak menyedari senja meremang. Mulutnya tetap becok biarpun azan maghrib berkumandang di masjid berhampiran kampung. Sedangkan di saat itu sebagai hambanya, kita sepatutnya tunduk menghadap ilahi. Suaminya Osman menegur. Jenuh mulut menegur kelakuannya itu. Bukan saja menimbulkan fitnah, tapi tidak baik untuk bayi dalam kandungan, kerana dia sedang mengandung 7 bulan. Kata orang tua-tua, hantu syaitan banyak merayau di waktu senja. Sikap degil Milah sudah Osman faham benar kerana sejak kahwin, Milah kerap melawan cakapnya. Pun ini kandungan pertama, tapi Milah tidak membuat penjagaan rapi seperti yang disarankan doktor. Bukan Osman melarang isterinya duduk berbual, tapi biarlah berpada-pada. Jangan sampai keterlaluan hinggakan senja meremang pun dia masih duduk borak di tangga rumah jiran-jiran. Ada juga orang kampung menegur pelakuan isterinya, dan Osman juga puas menasihatinya. Tetapi ia umpama mencurah air ke daun keladi. Kita cakap tak jadi apalah. Cakap dia tak dengar. Bulan sebelum melahirkan, sikap Milah nyata berubah. Dia lebih gemar menyendiri. Dan ketika kawan-kawannya datang ke rumah, mulutnya tidak lagi becok bercerita. Memang ramai yang hairan dan suaminya turut pelik dengan sikapnya itu. Tapi dia tidak bertanya lanjut, malah memanfaatkan rasa syukur kerana isterinya sudah berubah. Suatu malam Milah merasakan perutnya terlalu sakit. Malah dilihat ada darah yang mengalir di celah pahanya. Segera dia mengejutkan suaminya dan tergesa mereka ke hospital. Sesampai di hospital, doktor membuat pemeriksaan dan mendapati rahimnya sudah terbuka 4 cm. Milah tidak dibenarkan balik pada malam itu. Sebaliknya, dia ditahan di hospital. Osman juga tidak mahu menanggung risiko dan bersetuju kerana dia sudah tidak sabar untuk menimang anak setelah 7 tahun berkahwin. Kurang dari 12 jam, Milah merasakan sakit perutnya makin kerap. Sakit pinggang dan segala-galanya dapat digambarkan dengan kata-kata. Tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Berkali-kali dia menjerit meminta
tolong daripada jururawat bertugas. Sekali dua mereka melayan kerenahnya, tapi lama kelamaan mereka hanya mampu menyuruh untuk bersabar. Sakitnya Milah tanggung sudah tidak tertahan lagi. Dia segera dibawa ke bilik bersalin kerana pintu rahimnya sudah terbuka 8 cm. Jururawat menyuruhnya meneran kerana kepala bayi sudah kelihatan. Berkali-kali Milah cuba melakukan keadaan yang tidak bermaya. Jururawat memasukkan air dan setengah jam kemudian doktor melakukan kaedah vacuum bagi menyelamatkan nyawa bayi yang hampir lemas. Malangnya Milah meninggal dunia kerana urinya tersangkut dalam rahim. Mereka sedaya upaya menyelamatkan, tapi benarlah Allah SWT lebih menyayangi makhluknya. Maka menangislah Osman kerana isteri yang meninggal dunia. Dia sendiri keliru bagaimana untuk mahu menjaga anak lelaki tunggalnya, Muhammad Hakimi, tanpa kehadiran seorang isteri. Puas keluarga dan anak saudara menasihatinya dan mereka berjanji akan menjaga anaknya bersama-sama. Jenazah isterinya selamat dikebumikan. Namun seminggu selepas itu, kampung tempat tinggal mereka gempar apabila kubur Milah digali. Nasib baiklah ketika itu ada orang kampung terlihat 3 orang lelaki sedang memikul mayat Milah. Mereka menyegahnya. Ketiga-tiganya lari lintang pukang dan meninggalkan mayat Milah di tepi kubur. Ada 3 orang curi mayat si Milah ni. Lepas tu ada orang datang terkejutkan dia. Terkejut dia tinggal mayat tu kat situ, dia belah. Gempar seketika orang kampung dan puas mereka bercerita tentang hal itu. Kata orang, kubur Milah dikorek untuk dipuja dan mahu dibuat minyak dagu. Segera mereka mengebumikan semula mayat Milah. Maka bertambahlah kesedihan Osman kerana orang memperlakukan jenazah isterinya sebegitu. Namun seminggu selepas itu, sekali lagi orang kampung gempar. Kali ini bukan kubur yang dikorek, tapi orang melihat kelibat Milah duduk di rumah jiran di waktu senja. Sama seperti perangainya yang suka bertandang ke rumah orang ketika mengandung dahulu. Sekali lagi Osman rasa terpukul. Dia mendapatkan nasihat daripada seorang ustaz di kampung mereka. Ini mungkin balasan Allah kerana perbuatannya yang suka mengumpat orang dan tidak sempat meminta maaf daripada orang kampung, apatah lagi meninggal dunia sebaik bersalin. Walau bagaimanapun, si ustaz ni menasihatkan Osman supaya banyak bersabar dan berdoa pada Allah supaya dosa isterinya diampunkan. Benarlah kata orang, jangan sesekali melakukan dosa kerana di dunia Allah sudah menunjukkan balasannya, belum lagi balasan di akhirat dan alam barzah. Jadi cerita yang kedua ni lebih kepada orang kata keinsafan lah, supaya kita ni tak bercakap pasal orang, tak cakap buruk pasal orang lah. Apa yang jadi pada dia hanya disebabkan dia ni suka mengumpat pasal orang, suka memfitnah pasal orang. So kalau boleh cuba elakkan. Cerita yang kedua ni lebih kepada nasihat. Cerita yang pertama tadi seram lah. Jadi insyaAllah selepas ini akan ada video kisah seram, yang mana kisah seram tu saya ceritakan sendiri, yang saya dapat daripada viewer saya lah. Saya bukan baca lah. Yang baca ni seminggu sekali je. Sampai di sini saja. Jangan lupa tekan button like, share and subscribe supaya saya lebih bersemangat untuk buat video. Bye bye. Assalamualaikum. Jane.